Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita dunia bersama saya, Atira Aminuddin. Israel tolak syarat dibentangkan Hamas untuk menamatkan perang dan membebaskan tebusan termasuk pengunduran sepenuhnya Israel di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata pihaknya tidak akan membiarkan Hamas terus berkuasa di Gaza. Pegawai kanan Hamas pula berkata keengganan pemimpin Israel untuk menamatkan serangan di Gaza bermakna tiada peluang untuk mengembalikan tawanan Israel. Akhir November lalu menyaksikan pembebasan lebih 100 daripada anggaran 240 tebusan yang telah ditawan di Gaza semasa serangan Hamas pada 7 Oktober. Netanyahu juga mengambil pendekatan lebih kuat dalam isu kenegaraan Palestin berbanding sebelum ini. Katanya beliau tidak akan berkompromi dengan kawalan keselamatan penuh Israel ke atas semua wilayah di barat Sungai Jordan. Israel secara sistematik memusnahkan pendidikan tinggi di Gaza mengakibatkan hampir 100 profesor, ratusan guru terkorban serta meletupkan semua universiti. Menurut pemantau hak asasi manusia Euromed, ahli akademik yang disasarkan terlibat dalam pelbagai bidang akademik memainkan peranan penting dalam memajukan pendidikan di universiti-universiti di semenanjung Gaza. Kumpulan hak asasi manusia itu berpendapat tindakan Israel itu bertujuan melemahkan setiap aspek kehidupan di Gaza. Mereka turut menekankan ia adalah bukti pemusnahan secara sistematik institusi budaya termasuk yang penting dari segi sejarah. Pengeboman awal menyasarkan Universiti Islam dan Al-Azhar dan serangan seterusnya ditujukan kepada universiti lain. Kementerian Pendidikan Palestin melaporkan awal minggu ini bahawa 4,327 pelajar telah terbunuh sejak 7 Oktober dengan 7,819 yang lain cedera. Kekejaman Israel terhadap penduduk Palestin membawa padah. Ribuan tentera Zionis yang pulang daripada pertempuran di Gaza dilapor mengalami trauma selepas perang. Perkara itu didedahkan saluran media negara haram itu. Menurut laman web Israel Wala, keadaan tersebut dialami 1,600 tentera dan pegawainya. Susulan itu, sekurang-kurangnya 250 dilepaskan daripada tugas. Terbaru, seorang tentera Israel yang baru pulang dari Gaza dilaporkan membunuh seorang rakannya di Tel Aviv. 3 calon naib Presiden Indonesia bersemuka buat kali kedua dalam debat yang disiarkan secara langsung malam tadi. Mereka ialah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Debat tertumpu kepada soal daya tenaga, sumber alam, makanan asas, cukai karbon, lingkungan hidup, pertanian dan masyarakat adat. Muhaimin yang berganding dengan calon Presiden Anies Baswedan antara lain berkata bahawa negara dan pemerintah masih mengabaikan nasib petani serta nelayan. Gibran berjanji beliau dan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan dasar-dasar dan program Presiden Joko Widodo. Mahfud MD pula mempersoalkan keberkesanan dasar dan program pemerintahan Presiden Jokowi bapa kepada Gibran. Debat itu adalah terakhir bagi calon naib Presiden Indonesia menjelang pilihan raya 14 Februari depan. Manakala calon Presiden dijangka berdebat dalam perbahasan terakhir pada 4 Februari. Gubernur Florida Ron DeSantis menarik diri daripada persaingan sebagai calon Parti Republikan dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat November depan. Penarikan diri DeSantis sekaligus meluaskan lagi pengaruh bekas Presiden Donald Trump dalam parti tersebut. DeSantis 45 tahun membuat keputusan itu selepas menduduki tempat kedua jauh di belakang Trump semasa pemilihan di wilayah Iowa minggu lalu. DeSantis sebelum ini merupakan saingan utama kepada Trump. Namun beliau kini memberikan sokongan kepada Trump sekaligus mencerahkan peluang bekas presiden itu untuk bersaing lagi dengan Presiden Joe Biden. Trump kini menghadapi saingan daripada bekas Duta Besar Amerika ke PBB Nikki Haley. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.